Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 30 Ogos 2021. Kita mulakan dengan situasi semasa COVID-19. Setakat semalam, sebanyak 37.1% daripada lebih 2.7 juta penduduk Sabah yang layak divaksin telah lengkap menerima dos vaksin masing-masing. Manakala 56.3% telah memperolehi sekurang-kurangnya satu dos. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 16,257 suntikan baharu dibuat bagi fasa 2 dos 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK semalam, menjadikan jumlah kumulatif lebih 1.5 juta orang. Manakala bagi dos 2 fasa 2, sebanyak 24,933 suntikan harian baharu dibuat, menjadikan jumlah kumulatif lebih 970,000 orang. Sementara itu, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi negeri Sabah memberitahu walaupun mencatat penurunan, namun angka kes positif baharu di negeri ini masih 4 angka dengan jumlah kumulatif 142,939 selepas pertambahan 2,578 kes baharu semalam. 46 kematian turut direkodkan melibatkan 12 daerah, manakala tiada kluster baharu direkodkan. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Hampir 90% masyarakat Pagan Sungai Tombiru, Mukim Ulu Lingkabau di Paitan telah mendapatkan suntikan vaksin. Ia memperlihat kejayaan program vaksinasi dijalankan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Beluran. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran sampai ke pusat pemberian vaksin PPV sementara di Sekolah Kebangsaan Abuan Paitan, saranan mewujudkan imuniti kelompok tetap disahut penduduk terlibat. Ikuti laporan Iswadiman Syamsuddin mendekati penduduk kampung Wagen 2. Masyarakat Pagan di Mukim Ulu Lingkabau ini harus diberi pujian. Mereka hadir ke PPV sementara yang jauh dari kawasan kediaman dengan mengharungi sungai berbatuan dan berjalan kaki di laluan balak. Baiklah saudara, inilah dia Sungai Lingkabau di daerah kecil Paitan. Sungai ini bukan saja dipenuhi dengan batuan ataupun dikenali sebagai karangan, malah arus deras di kawasan jeram membahayakan si pengendali bot, perahu ataupun dikenali sebagai damas. Namun mereka gigih keluar ke Kampung Abuan untuk mendapatkan suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Realitinya, risiko dan cabaran terpaksa dihadapi penduduk ini dengan tabah. Perjalanan menggunakan perahu dari Kampung Wagen 1, 2 dan Tagapalang ke PPV Kampung Abuan antara 1 hingga 2 jam, bergantung keadaan sungai dan enjin perahu. Ada yang hanya berdayung, memanjangkan lagi masa perjalanan. Berjalan kaki melalui laluan balak pula mengambil masa 45 minit hingga 1 jam. Risiko dia melimpas karangan yang besar-besar, kita menarik perahu dengan isi yang berat dan tidak kurang juga semasa banjir. Begitu teruk di karangan dan terpaksa menggunakan tenaga yang banyak. 1 jam lah begitu. Biasa 1 jam. Baru kalau dikira bagus lagi jalan di sini. Daripada kau ikut sungai berapa karangan limpas besar-besar lagi. Baru tenaga kita bukan mampu lagi, ini tua sudah, Pak. Kalau kami jalan di jam 6 sampai kadang jam 8. Jam 8 baru kami sampai Madi. Walaupun kurang terdedah dengan jangkitan COVID-19 berikutan perkampungan terpencil, namun penduduk ini tetap mahu memain peranan membantu negara. Bagi pihak kami pun di Pejabat Parlimen begitu berserah hati, alhamdulillah, begitu bersyukur kerana masyarakat begitu menyambut baik daripada yang muda, yang tua.
dan dari segi semua peringkat umur ada di sini. Kami sangat berbesar hatilah nampak hari ini kan saya sebagai orang Sabah sendiri, orang tempatan, nampak gelakan daripada orang kampung kan masyarakat, mereka datang beramai-ramai untuk mendapatkan vaksin lah. Jadi kalau secara temu bual metren dengan mereka, semua pun memang mau ini vaksin. Sebab mereka kata ini vaksin sangat baik untuk pertahanan badan mereka. Kami percaya bahwa ini suntikan vaksin ini adalah mengurangkan risiko kepada kami sekiranya kami dijangkiti oleh wabak. PICK merupakan program pemvaksinan terbesar negara bagi membendung penularan COVID-19 percuma kepada warga negara dan bukan warga negara. Siapapun anda, jika layak divaksinasi, lakukan segera. Bersama-sama kita pulihkan negara. Laporan Iswadiman Syamsuddin, Berita RTM. Penduduk pedalaman di negeri ini berharap kerajaan baharu di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan jemaah menterinya dapat mengutamakan sosioekonomi pembangunan infrastruktur, kesihatan, pendidikan, penyaluran bantuan dan perhubungan talian internet. Ketika ditemui RTM di Keningau, masyarakat menyatakan keperluan itu penting demi keberlangsungan hidup, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19 ketika ini. Harap-harap kepada kerajaan baru begini, harap dapat apa? Makasih bagus tu lah. Tu jalan raya lah, paling bagus lah itu pertama pembangunan yang bagus. Dan juga dari segi talian telefon, sebab pada ketika ini jaringan talian telefon sangat penting di kawasan-kawasan luar bandar, apalagi sekarang ini segalanya kita memerlukan berhubungan melalui internet. Sebagai wakil belia, saya mahu macam kerajaan yang baru sekarang ni dapat memberi pelbagai latihan ataupun peluang kepada usahawan macam tu, supaya perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti walaupun secara online. Hampir 100 penerima terdiri fakir miskin, mualaf dan ibu tunggal menerima sumbangan bakul makanan sempena program Ziarah Hijrah 2021 peringkat daerah kecil Tamparuli dan Kiulu di Kiulu. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jai Jahim dan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Joniston Bangkuai. Selain mengisi program Mal Hijrah, juga untuk memperlihatkan keprihatinan kita kepada masyarakat yang memerlukan, khususnya yang ada kaitan juga dengan suasana COVID. Kita di Sabah ini tidak mengenal bangsa, agama, keturunan apabila memberi sumbangan, ya. Ini satu perkara yang begitu unik sekali di Sabah ini. Terima kasih kepada pihak MUIS dan juga JANS di atas sumbangan yang diberikan kepada masyarakat Islam kawasan Tampur dan Kiulu. Terima kasih, alhamdulillah telah mengurangkan beban kami di sini. Jadi saya berterima kasih kepada pihak kerajaan telah sudi memberi bantuan ini untuk di kampung ini, Kampung Koluan. Bagi saya seorang yang bukan Muslim, rasa sangat bersyukurlah dengan tindakan para yang terlibat untuk hari ini. Saya harap program seperti ini dapat dilanjutkan. Berterima kasih juga betul-betul. Kesemua penerima meliputi 5 kampung dari 2 daerah kecil Tamparuli dan Kiulu, iaitu Kampung Kauluan, Tambulaung, Kiunsum Lama, Kiunsum Rangalau Baru dan Kampung Malangang selain pusat orang-orang buta Tuaran. Lebih 50 pesara guru serta komuniti yang menyumbang jasa dalam bidang pendidikan di 82 sekolah di bawah kendalian Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu diberi anugerah dan penghargaan khas sempena sambutan Hari Guru peringkat Kota Kinabalu 2021 yang diadakan secara maya. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Misrin Radin dalam ucapannya memuji pencapaian cemerlang pelajar dan guru sama ada dalam bidang pendidikan maupun kurikulum. Saya mengharapkan agar kecemerlangan sebagai seorang guru akan berterusan tanpa noktah.
Kejayaan yang dibentuk dengan komitmen serta pengorbanan ini sewajarnya dapat dibanggakan oleh semua pihak. Antara anugerah disampaikan anugerah khas pemimpin dan pendidikan serta anugerah tokoh guru sekolah rendah dan sekolah menengah. Turut diberikan anugerah harapan, anugerah khas jasa mudi kenang, anugerah lestari kecemerlangan, penghargaan khas permuafakatan dan penghargaan khas pemegang taruh. Sedikit perkembangan sukan, Ketua Jurulatih Sabah FC Kurniawan Dwi Yulianto direhatkan berkuat kuasa semalam sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Buat masa ini, penolong jurulatih Burhan Ajoy akan menggalas tugas sementara waktu manakala Julius Ating dilantik sebagai penolong pengurus Sabah FC yang baharu. Menurut kenyataan pengurus pasukan Sabah FC Marzuki Nasir, pihak pengurusan yakin pengalaman yang dimiliki kedua-dua mereka ketika bersama-sama pasukan bola sepak Sabah sejak 2017 sudah tentu dapat membantu skuad Badak mengharungi baki perlawanan sekaligus kekal dalam saingan Liga Super musim depan. Pihak pengurusan kecewa dengan prestasi hambar Sabah FC selepas gagal mencatat sebarang kemenangan dalam 8 perlawanan terakhir. Setakat ini semua kebajikan pemain serta pegawai pasukan sentiasa dijaga dan diberi perhatian sewajarnya oleh pihak pengurusan Sabah FC. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga rakyat Sabah. Sama-samalah kita menghidupkan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Saya DSP Muhammad Haris bin Haji Ibrahim, Ketua Polis Daerah Penampang, mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama-samalah kita menjaga SOP dan bersama memerangi COVID-19. Kita jaga kita. Malaysia prihatin. Hai, saya Eli Rida ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia tahun 2021. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang walau dimanapun kita berada. Malaysia prihatin. Sekian berita pagi Sabah. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda solidariti rakyat melawan pandemik COVID-19. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat.